Hai semua. Selamat datang sekali lagi ke sesi live celoteh Dr. Mala. Saya Dr. Mala Santi Santara Segapan, seorang doktor pegawai perubatan di sebuah hospital swasta di Lebah Kelang lah di Selangor ya. Saya bertugas di Jabatan Kecemasan di salah sebuah hospital swasta. So malam ni saya nak live sekejap je. Saya faham bulan puasa, ramai yang berterawih, ramai yang mungkin lepas makan sikit tadi, lepas solat maghrib isyak sambung lagi lepak dengan ahli keluarga dan sebagainya. Saya faham memang tak ramai rakan-rakan yang sempat. Hai Kak Salina, tak ramai rakan-rakan yang mungkin sempat berlive dengan kita malam ni, tapi satu, saya live awal sebab saya penat sikit, saya nak tidur awal, saya ada hal sikit besok dan saya rasa penting untuk saya buat sesi hari ni sebab saya agak tak sedap hati dengan sesi yang berlaku another day, the other day. Buat pengetahuan tim Celoteh Dr. Mala, live yang kita bersama-sama hari tu, saya rasa hari Sabtu lepas yang saya menerangkan tentang tahap keberkesanan vaksin COVID-19 yang mana 40 petugas kesihatan dijangkiti dan lebih kurang sebenarnya 450,000 dah divaksin. Jadi saya pun mengirakan tahap keberkesanan tersebut. Apa yang happy-nya ya, video kita itu dengan usaha semua tim Celoteh Dr. Mala, semua follower-follower yang memang cakna dengan info kesihatan, yang gigih tolong share dan sebagainya. Saya rasa view dekat lebih kurang 1.2 million macam itulah lebih kurang ya. Tapi apa yang berlaku adalah ada setengah-setengah golongan yang agak tidak setuju dengan cara perkiraan yang saya tunjukkan pada hari tersebut. Jadi hari ni saya nak buat clear orang kata, saya nak terangkan balik lah ya apa yang berlaku hari tu. So kita tunggu rakan-rakan masuk sikit. Kita ada lebih kurang 800 rakan yang bersama dengan kita live malam ni buat masa sekarang. So kita bagi mereka masuk dalam 1 hingga 2 minit. Kepada yang bersama dengan saya malam ni, tengah tonton dengan saya malam ni, boleh letak hashtag tahap keberkesanan vaksin, dan juga boleh juga letak hashtag Mike Yedon ya. Habis very noisy. Sorry kalau bising sikit sebab apa bising sikit? Sebab anak saya belum tidur lagi. So biasalah budak-budak kan. Sebab saya biasanya kalau dia orang tidur pukul 10. So hari ni sebab mami tidur awal, tu dia tengah main-main lagi dekat sana, so minta maaf ya. Lagi satu, tolong letak hashtag Mike Yedon. Sebab apa? Sebab Mike Yedon ni jadi glamour. Glamour kat mana? Glamour dekat WhatsApp. Ramai yang minta saya jelaskan. Sebenarnya beberapa rakan petugas kesihatan saya dah jelaskan tentang isu Mike Yada ni. Tapi saya just nak terangkan sedikit lagi bahagian yang rakan-rakan saya tak sentuh tu ya. Hai Sunshine Baby, ni anak sulung saya ya, Yusha Anwita nama dia. Okey, macam biasa di awal rancangan kita ambil kedatangan. I need that. Because I'm gonna calculate. Thank you. Kita ambil kedatangan. So siapa yang baru masuk boleh bagi tahu anda dari mana, daerah mana, nama apa ya. Macam contohnya Mansur Sur ni, saya tak pasti nak panggil sebagai apa. Saya yang nama yang kalau macam nama Jawi ni pun kadang-kadang saya susah nak baca. Kalau Jawi saya pandai baca nama saya je, Mim Alif Lam Ra je saya pandai, yang lain saya tak pandai. Kalau nama macam Mina Ujang, okey saya kertilah baca. Saidah Usman saya kerti baca. Kadang-kadang nama you all nama glamour kan. Saya susah nak kenal siapa you all walaupun sebenarnya saya teringin nak berinteraksi with you all Okey, alright. So dua perkara yang saya kalau boleh nak keep it short and simple. Semua tim Celoteh Dr. Mala, kamu tahu yang saya selalu terbabas bab masa sebab hari ni. Kalau boleh saya memang nak padatkan 15-20 minit, nak settle, kita nak tidur besok, nak bangun awal, nak sahur, nak kerja dan sebagainya. Alright. Okey, yang pertama perkiraan tentang tahap keberkesanan ya. Jadi ada dua isu yang dibawa kepada saya ya, yang ditanya secara telusnya. Yang pertama adalah betulkah itu cara perkiraan tahap keberkesanan sesuatu ubat ya, sebab ini adalah dari medical point of view lah. Apakah formula sebenar perkiraan
tahap keberkesanan sama ada sesuatu vaksin atau ubat dan sebagainya. Dan soalan kedua yang diajukan, banyak diajukan secara telus lah yang tanya dengan sarkastik, dengan menyindir tu saya tak nak jawab. Ini yang bertanya secara telus, ramai yang bertanyakan betul ke tahap keberkesanan ni dia kira atas populasi yang ambil, bukan ke terhadap daya ketahanan badan seseorang itu. Itu persoalan dia. Okey, saya nak jawab satu-satu. Yang pertama tentang formula yang digunakan untuk perkiraan ya. Dalam video saya yang lepas juga saya ada sebutkan bahawa dalam clinical trial mereka bukannya kira 40 orang infected, 450 ribu orang terima, dia bahagikan, dia terus kira tahap keberkesanan. No. Kalau dikira macam tu, memang kebanyakan ubat ataupun vaksin memang senanglah nak capai 95%, 97%, 98%, memang senang sebenarnya sebab dia kira orang yang vaksin sahaja. Dalam clinical trial apabila vaksin tersebut menjalani fasa kajian biasanya fasa kajian yang ketiga tu, clinical trial phase 3 tu yang paling penting sekali so dalam clinical trial biasanya dia akan ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang terima vaksin dengan betul, satu kumpulan yang terima ubat olok-olok. Sama ada dia dapat vitamin ke, dia dapat air garam ke, apa-apa je lah, dia terima ubat olok-olok. Jadi dia bagi dua grup. Daripada dua grup ni, mereka tak tahu pun. Kalau macam contohnya korang 10 orang kampung pergi ambil sama-sama clinical trial kan. Mungkinlah sebenarnya 4 orang dapat vaksin, 6 orang dapat air garam. Ataupun 3 orang dapat vaksin, 7 orang dapat air garam. Ataupun 10-10 semua dapat vaksin. Sebenarnya empunya badan tu, dia tak tahu pun dia dapat vaksin ke dia dapat ubat olok-olok. Dia tak tahu. Okey, jadi apa yang orang pengkaji ni dia buat, dia ambil contohnya dalam kes Pfizer ni, dalam 20,000 orang lebih yang dapat vaksin. Dalam 20,000 orang lebih yang tak dapat vaksin. Jadi di hujung clinical trial tu, lepas ambil ubat tu, mereka pergilah balik dekat community. Mereka duk kerja, pergi kerja, pergi ikut SOP, langgar SOP, buatlah apa dia nak buat. Tetapi dia tak tahu sekarang ni dia dapat vaksin atau tidak. Dia kembali kepada masyarakat seperti biasa. Semua orang kembali kepada masyarakat dengan purata yang sama. Yalah, sebab dia tak tahu dia ambil vaksin ke tak. Jadi dia pun sambung je lah bekerja macam biasa kan. Okey, di hujung tu nanti dia akan tengok berapa orang yang dijangkiti COVID-19 dengan risiko yang sama. Yalah, kita duduk satu negara, satu tempat yang sama kan, risiko kita sama je lah. Okey, dia kira balik berapa orang yang, jadi dia tengok dalam grup yang vaccinated ni berapa orang yang dijangkiti, dan dalam grup yang tak vaccinated ni berapa orang yang tak dijangkiti. Okey, jadi dia tengok yang vaksin, dalam 20,000 orang yang vaksin yang masih dijangkiti dengan COVID-19 ketika clinical trial tu dalam 9 orang. Dalam grup yang tak vaksin, dalam placebo group tu kita panggil yang dapat ubat olok-olok tu tadi, berapa orang yang masih dijangkiti COVID-19 dalam 180 orang. Jadi yang ni 9 orang dah vaksin, yang ni 180 orang dah vaksin. Jadi 9 bahagi 20,000, 180 bahagi 20,000, dia kira berapa peratus. Lepas tu dia kira apa dia punya risk reduction. Yang ini, yang vaccinated tadi bahagi dengan yang unvaccinated, dia bahagi baru dia dapat peratus. Berapakah peratus berkurangan di antara kumpulan yang dah vaksin dengan kumpulan yang tak vaksin. Itu cara dia kira. Jadi perkiraan dalam fasa clinical trial ni sebenarnya lebih, orang kata lebih rumit. Lebih susah. Jadi anak-anak muda di luar sana, remaja-remaja, warga muda anak Malaysia yang nak masuk dalam bidang kajian, yang nak masuk dalam bidang vaksin, yang nak buat contohnya clinical trial untuk ubat-ubat tradisional pun, ini cara dia sebenarnya. Kamu kena buktikan yang ambil ubat ni berapa banyak yang sembuh, yang tak ambil ubat ni berapa banyak yang sembuh. Kena compare dua-dua. Tak boleh cakap orang ni makan ubat saya pun power. Tak boleh, dia tak terima. Dia kena compare dua-dua. Lepas tu dia tunjuk yang ni dia punya yang dapat jangkitan 70%, yang ini yang dapat jangkitan 80%. Jadi pengurangan jangkitan adalah sebanyak berapa peratus, macam gitu. Itu yang dia dapat pengurangan. Risk reduction, pengurangan jangkitan itu adalah 95% ketika di dalam clinical trial. Ini kita panggil formula vaccine efficacy. Ini basic semua yang jadi doktor, bila kita orang belajar undergrad bila kita belajar medical, ada satu posting nama dia public health.
Lagi satu posting kita panggil statistik. Jadi ini memang basic. Semua doktor kena belajar. Tetapi doktor-doktor yang buat Masters in Public Health, PhD in Public Health ataupun Family Medicine Specialist, mereka biasanya lagi power lah benda ni sebab waktu dalam Master tu mereka belajar lagi banyak lagi. Alright. So, itu yang pertama yang saya nak terangkan ni, itu cara dia kira. Tetapi itu adalah vaksin efficacy rate. Vaksin efficiency adalah apabila kita dah bagi kepada masyarakat di luar sana, kita dah roll out. When we give to millions of people in the community, then we talk about vaccine efficiency. We don't talk about vaccine efficacy anymore. Contohnya, vaksin macam polio yang dah bertahun-tahun dalam market. Vaksin macam measles, MMR, dia dah lama dalam market. So, kita tak sembang dah yang dalam clinical trial yang lama-lama tu. Kita sembang apa yang berlaku dalam masyarakat, dalam sesuatu populasi yang divaksinkan, tiada community spread. Apakah tahap keberkesanan vaksin ini? Contohnya polio. Ya, kalau community itu divaksin, semua orang menerima vaksin, herd immunity is good. Efficiency dia up to 100% sebenarnya. Cuba tengok anak-anak kalian yang baya-baya, yang muda-muda ni, tak ada siapa pun sebenarnya yang affected dengan polio. Walaupun ramai anti-vaksin di luar sana sebab kita dah capai satu herd immunity. Jadi peratusan yang kita sembang tu berbeza sebenarnya dengan vaksin efficacy yang dalam clinical trial tu. Ya, jadi bila kita berbincang tentang vaksin efficiency dan kita bercakap bahawa dalam satu populasi itu berapa yang terima vaksin, berapa yang masih dijangkiti walaupun terima vaksin, dan kita kirakan daripada situ saja. Itu yang saya cakap, 40 daripada 450,000. Okey. Jadi timbul persoalan, mana Dr. Mala dapat 450,000 ni? Tak ada pun DG Datuk Noh Hisham cakap 450,000 yang dah terima vaksin. Mana dia dapat nombor tu? Kalau 450,000 tu betul frontliner yang terima vaksin, saya terima. Dia macam ni kawan-kawan, waktu kita buat matematik dulu, ingat tak bila kita buat penyelesaian masalah kan, dekat soalan atas tu dia dah bagi satu situasi tau. Ali mempunyai sebakul oren. Dalam satu bakul ada 12 biji. Ali ada 3 bakul sekarang. Okey, soalan pertama, apakah warna oren? Soalan kedua, berapa biji oren yang Ali ada jika 2 bakul telah diberi kepada Abu? Faham tak? Situasi dekat atas tu kita kena ingatlah untuk semua soalan tu. Sama juga dalam vaksin ni, bukan ke dalam fasa pertama ni memang semua frontliner. Apa yang nak confuse sangat? Kalau DG tak cakap, takkanlah kita tak tahu. Fasa kedua baru start semalam ke kemarin kan? Dekat mana, Kedah ke Perak ke apa benda entah. Faham tak? Jadi, saya ambil lah nombor yang memang dalam vaksin tracker Malaysia ni, berapa orang yang dah habis 2 dos. 405 hari yang saya live tu dalam 430,000 ke 450,000 cincang kira lah orang kata. Kita bukannya nak duduk exam pun. Ya, bukannya doktor, cikgu nak datang tarik rambut saya pun. Faham tak? Jadi, dalam fasa pertama, memang semua penerima vaksin, especially yang dah complete 2 dos, adalah frontliner, kawan-kawan. Jadi, kalau DG tak sebut, sebab DG rasa kita semua duk ikut dia punya press conference every day. Takkanlah ada satu hari tu DG tak datang terangkan balik semua daripada awal, daripada hari pertama PKP hari tu. Jadi bila kita tahu 450,000 tu memang semua frontliner, sekarang ni 40 orang yang infected tu, itu yang saya kilaf sikit sebenarnya. Ya. Sebenarnya 40 orang yang infected, yang mendapat jangkitan tu, DG sebut petugas barisan hadapan kesihatan, healthcare worker frontliner, dia kata. Okey, jadi bila saya kira 40 bahagi dengan 450,000, dapatlah ini yang masih dijangkiti ya. Jadi bila tolak dengan 100%, kejap. 40 bahagi 450,000 sama dengan ini. Kita kena kali dengan 100 lah. Barulah dapat macam gini Lepas tu tolak dengan 100%. Jadi dapatlah tahap keberkesanan macam ni. Jadi saya silap sikit sebab DG kata petugas barisan hadapan kesihatan. Tapi saya kira semua petugas barisan hadapan, semua frontliner. Sebab ada frontliner yang pertahanan, ada frontliner yang Majlis Perbandaran, JPJ, ahli politik dan sebagainya pun dikira sebagai frontliner. Jadi tak apalah, kita cincang kira. Kita bayangkan kalau 50% daripada frontliner tu adalah petugas kesihatan. Sebab sebenarnya kebanyakan majoritinya adalah petugas hospital, klinik dan sebagainya, petugas kesihatan. Yang bukan petugas kesihatan ni tak ramai pun sebenarnya. Jadi bila kita tengok
450,000 kalau bagi 2 berapa? 225,000 Jadi kalau 40 bahagi 225,000 dapat berapa? Dapat banyak tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kali dengan 100 dapat berapa? Dapat banyak ni. Okeylah, tolak 100%, 99.98%. Kalau kita kira 50% daripada petugas kesihatan tu frontliner kesihatan. Ya, jadi saya ada kilaf sedikit di situ. Itulah tujuan saya datang live hari ni. Walaupun saya penat dan kalian semua yalah bulan puasa kan, kalau boleh saya tak nak kacau, tapi sebab video yang awal hari tu dah jauh dia punya reach dia, jadi saya rasa menjadi tanggungjawab saya untuk membetulkan walaupun sedikit-sedikit kilaf tu, better saya betulkan information tu sebab DG kata healthcare worker saja. Kalau kita ambil 25% je daripada 450,000 tu, ya, kita kira 25% sahaja petugas kesihatan lah, 112,500 ni, jadi 40 bahagi 112,500. Dapatlah banyak ni tolak dengan jap darab dulu. Darab 100. Dapatlah banyak ni. Tolak dengan 100%. Dapatlah 99.96. Ini kalau kita imagine yang petugas barisan hadapan 25% sahaja daripada 450,000 tu. Jadi logiknya di sini, penyelesaian masalah ni sebenarnya, bila kita buat exam kadang-kadang kita rasa, kenapa soalan ni tak boleh nak cari jawapan? Cikgu salah kot buat soalan ni. Aku geram betul lah. Sekali bila cikgu bagi tahu jawapan, barulah hai, cik tak terfikir pun tadi rupa-rupanya. Kata gitu kan. Kadang-kadang kita tak terfikir. Sebenarnya penyelesaian masalahnya adalah dalam fasa pertama, program imunisasi COVID-19 kebangsaan, fasa pertama memang terdiri daripada frontliner. Cuma frontliner ini dibahagi-bahagikan terhadap frontliner sosial, frontliner pertahanan, frontliner kesihatan dan sebagainya. Tetapi kalau tak silap saya, majoriti pun memang frontliner kesihatan. Kalau kira 100% pun memang 99.9%. Kalau kira 75% pun kot situ juga, 50% pun situ juga, 25% pun tu tadi dia punya tahap keberkesanan dia 99.96. Kalau kahwin pun tak dapat bini yang perfect 99.96 tuan-tuan dan puan-puan Jadi inilah saya nak betulkan sikit kekilafan saya pada hari itu dan saya minta maaf sebab ada kesilapan. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang menegur saya secara dengan cara yang elok, dan kepada yang dengan nada yang menyindir tu tak apalah, saya maafkan kamu saya tak ada masalah pun. Dalam bulan-bulan puasa ni saya malas lah sebab yang banyak yang menyindir saya pun saya tengok yang beragama Islam juga, jadi saya tak nak berbalah lah dalam bulan puasa ni Baiklah kita berbaik-baik dan kalau boleh tujuan kita adalah untuk berkongsi ilmu sebenarnya dalam sesi-sesi live saya apabila saya menyebut anti vaksin saya tidak memaksudkan golongan di luar sana yang masih duk fikir nak ambil vaksin COVID-19 ataupun tidak yang masih risau, yang masih gusar, yang masih tak confident. Saya tak maksudkan kalian anti vaksin ni dia tahu dia anti vaksin dia memang dah pakai badge kat sini, dia dah ada name tag, dia memang panggil diri dia aku anti vaksin. Sebelum keluar COVID-19 pun dia memang dah anti vaksin dah. Dia tahu siapa diri dia. Dan kami pun tahu siapa mereka sebenarnya yang suka menyebarkan berita-berita sebegini untuk menakut-nakutkan masyarakat kalian di luar sana yang masih kurang macam masih was-was dengan vaksin COVID-19 dan sebagainya, kalian bukan anti vaksin kita panggil lebih kepada vaksin hesitant kalau sebelum ni. Dalam pandemik COVID-19 ni ini adalah satu perkara yang biasa memang ramai mak saya pun ahli keluarga saya dan sebagainya pun memang semua mempunyai persoalan yang sama. Boleh ke ambil? Tak cepat sangat ke? Risau? Aku rasa that's a normal thing sebenarnya so don't worry. Saya duduk di sini hanya sebagai hanya untuk memberi ilmu, untuk menambah ilmu dalam diri kalian supaya kamu boleh buat keputusan sendiri. On your own capacity. Kamu tak perlu tanya jiran, tak perlu tanya orang kampung, tak perlu tanya bos. Kamu boleh buat keputusan atas kapasiti kamu sendiri. Aku dah dengar semua berita dan ini adalah keputusan aku. Gitu. Alright. So yang pertama saya dah terangkan mengenai perkiraan tahap keberkesanan itu kalau saya tak betulkan ni, saya rasa saya tak lena tidur malam lah. Dah 2-3 hari dah saya tak lena tidur semalam lah Saya sesari saya tak lena tidur malam. Okay, yang kedua yang saya nak betulkan, sebenarnya ramai yang bertanya dengan saya, kenapa pula
tahap keberkesanan tu dikira terhadap populasi yang diambil. Kenapa dia tak dikira terhadap daya ketahanan badan seseorang itu? Saya jadi confused nak jawab soalan ni sebenarnya sebab saya tak faham apa yang orang tak faham. Tahap keberkesanan memang dikira kita bagi dekat berapa orang dan berapa orang yang dapat membina daya ketahanan tersebut. Itu adalah tahap keberkesanan. Macam mana kita nak kira? Contohnya Pfizer nak bagi saya vaksin ni. Lepas tu Pfizer bagi tahu kat saya, malah kalau kau ambil vaksin ni 95% badan kau boleh bina antibody. Lepas tu aku tanya dia, tak, aku tak faham. Apa yang 95%? Tak, kalau aku bagi kau vaksin ni, badan kau, tahap ketahanan badan kau 95%, badan kau boleh bina antibody. Yang aku ni pelik, macam mana kau tahu badan aku? Kau faham tak? Tak. Kau ni cakap pasal statistik ke kau cakap pasal badan aku? Tak, kau cakap pasal badan aku. Maksudnya dia menipu lah. Macam mana dia tahu pasal badan saya walhal tak cucuk pun lagi dekat saya? Dia tak cucuk pun kat saya. Macam mana you all boleh percaya macam tu kalau dia katakan kalau awak ambil ubat ni, awak makan minum 3 botol, 99% kencing manis awak boleh baik. Ini kamu ambil secara statistik pengguna produk kamu ke ataupun badan saya? Tak, badan awak. Macam mana awak tahu apa level badan saya? Awak tak buat kajian atas saya pun. So kalau orang tu cakap macam tu, sebenarnya dia menipu. Dia tahap keberkesanan ni, dia dah ambil satu populasi, dia dah bagi dan dia dah kira daripada situ. Itu yang dia bagi tahu kita, bukannya 95% dalam badan kita. Mana dia tahu apa yang berlaku dalam badan kita? Apa yang dia bagi tahu adalah manusia biasa. A normal population dengan this and this. Ini adalah apa yang normally happen. Bila kita bagi antigen, dia akan produce antibody dan apa yang berlaku adalah kita tengok walaupun kita dah bagi antigen dan kita expect dia mengeluarkan antibody, hanya 95 daripada 100 orang yang boleh membina daya antibody tersebut. Lagi 5 orang sebenarnya masih dijangkiti. Ada antibody tapi tak cukup sehingga menghalang jangkitan. Dia hanya cukup antibody untuk menghalang jangkitan kritikal sahaja. Itu yang dia bagi tahu kita melalui data-data saintifik. Kalau kamu boleh tengok semua Pfizer punya leaflet, Sinovac punya leaflet tu, sebab saya banyak bagi corporate talk berkenaan dengan vaksin dengan company dengan melalui hospital saya. So saya banyak go through dia punya produk leaflet. So dia memang ada bagi tahu berapa orang dalam clinical trial, berapa orang yang quick trial, berapa orang yang demam, berapa orang yang bengkak. Jadi daripada sana yang kita ambil. Faham tak? So itu adalah tahap keberkesanan. Baca komen doktor, dia kata. Doktor tolong tengok apa yang saya tanyakan tu, Firdaus. Norzat, tolong pin apa soalan dia, Norzat? I tak nampak lah. Okey. Doktor, saya ada darah tinggi, asma. Saya tak nak jawab lah soalan ni. Darah tinggi, asma ni semua nanti Zalifah dengan Elwan akan tolong jawabkan. Kalau tak apa, Norzat jawabkan. Ya, okey. So, saya nak fokus sebab kita nak habis awal hari ni. Nanti kan saya berceloteh tak berhenti-henti kan. Okey. Yang buat swab test tu siapa? Staf KKM ke? Kenapa tak bertanya dengan staf itu sahaja? Tak faham lah apa soalan dia. Okey. So tahap keberkesanan sebenarnya dikira apabila dibuat kajian. Kita kan tak nak jadi kajian. Kan kita kan marah, nak buat kajian, ubat tak habis kajian lagi nak bagi kat aku, tak nak lah. Jadi dia dah kaji terhadap satu populasi, dia dah ambil, dia dah buat, dia dapatkan data dan statistik daripada mereka dan dia tunjukkan kepada kita, aku dah buat ni banyak gini orang tapi benda-benda lain yang kita beli dalam peti-peti sejuk dekat pasar raya, makanan-makanan yang kita beli kat luar dengan pewarna pelbagai tu tak ada clinical trial. Kita kena makan gamble gitu je, yang kita duk pergi makan warna-warni, duk tarik keju gitu-gitu bagai, tak ada buat apa-apa clinical trial. Kalau allergic lah, kalau sumbat jantung kalau cek-berik lah, memang tak ada clinical trial. Tapi ubat-ubat sebegini dia dah ada clinical trial, dia ada safety profile, dia dah bagi tahu kita apa kesan sampingan dan sebagainya. Macam mana dia baca tengah sibuk, bye. Dengar dulu Sakna. Kan dah kena dengan tim celoteh Dr. Mala. Okey, alright. Doktor, bahaya tak reaksi anaphylactic pada orang-orang yang ada masalah allergic? Okey, alright. Allergic reaction. Orang yang ada allergic, dok, I dah buat angiogram. Okey, alright. So, itu jawapan tentang... Okey dah, saya tak nak jawab soalan-soalan asma,
saya 30 tahun boleh ambil ke tak, saya dah buat operation ni. Itu semua dah ada video berkenaan tu. Jadi kalian kena tengok balik video-video tu untuk dapatkan jawapan, sebab tak adil untuk orang yang follow setiap video bila saya ulang balik menjawab soalan-soalan yang sama ya. Saya minta maaf ya. Tetapi semua soalan kalian yang saya tak jawab sebenarnya dah ada video. Boleh pergi ke page Celoteh Dr. Mala dan tekan dekat bahagian video. Semua video tu kami dah jadikan dalam kumpulan-kumpulan yang sesuai ya, vaksin, kematian dan sebagainya. Jadi kamu boleh pilih, boleh tengok dalam grup-grup tu apa video yang kamu perlu dan kamu boleh dengar. Kadang-kadang kamu tak perlu tengok muka saya pun tak apa, tengah-tengah masak ke apa ke, just pasang je biar je suara saya popek-popek, at least you dah dengar dah, you tahu so semua info dah ada dekat situ. Alright, so yang bersama dengan saya live malam ni, kalau anda tim saya, jangan lupa letakkan hashtag nama tim kita, hashtag tim Celoteh Dr. Mala. Sementara tu saya nak masukkan apa tajuk malam ni So tajuk malam ni ada dua perkara. Saya nak betulkan balik, saya dah betulkan balik perkiraan tahap keberkesanan yang saya ada khilaf sikit hari tu. Saya minta maaf atas kekhilafan, tapi bila saya betulkan balik dan saya kirakan balik pun sebenarnya tak ada banyak beza pun. Jadi saya tak rasa ia perlu menjadi satu faktor untuk kita pertimbangkan kembali nak ambil atau tak ambil Ada juga yang cakap, oh doktor yang dah ambil 400,000 tu, why don't semua orang pergi swab test COVID-19, saya nak tengok dia dia positif ke tak. Ataupun ada pula yang bagi cadangan, sepatutnya bila dah vaksin semua buat majlis salam-salaman, tengok COVID tu masuk tak dalam badan dia. Saya rasa kelakar saya rasa dalam semua agama sebenarnya kita diajar untuk tidak mencari mudarat dengan sengaja Kita tak patut mencari sesuatu kemudaratan, sesuatu masalah, sesuatu penyakit dengan sengaja bukan kepada diri kita, bukan kepada orang sekeliling kita. Kita tak patut berbuat demikian Sebenarnya that's a very wrong thing Ethically that is very wrong Kamu sengaja memberikan satu penyakit kepada orang semata-mata kamu nak test sesuatu Nak ethical committee pun tak lepas sebenarnya. Dan saya tak tahu macam mana ada orang yang boleh sebut perkara tersebut. You tak rasa macam lidah you macam berdosa? I don't know how to say it. You tak rasa macam kelu lidah ke nak sebut, nak suruh orang suka-suka hati pergi ambil penyakit macam tu dan you suruh orang lain? Bukannya you kata saya nak offer diri saya. Bila orang begitu bertanya, saya kata apa? Kata you lepas you vaksin you pergi ambil. Dia kata no, I nak you pergi dulu. Kalau you okay baru I nak cakap no comment. I think that's a very wrong thing to do. Kita tak patut mudaratkan orang lain, yang pertama sekali Dan kedua, kita tak patut juga mudaratkan diri kita. Kita kena sayang diri kita, nyawa kita. Kita diberi nyawa dan tubuh badan kita ni sebagai satu amanah sebenarnya Kita ada tanggungjawab dan kita ada purpose kenapa kita masih ada dalam dunia ni. So takkanlah sahaja kita nak pergi buat benda-benda gitu kan. That's a very wrong thing. Jangan sebut perkara begitu. Yang pertama. Yang kedua saya tengok kalau bila kita dah ambil langkah-langkah pencegahan, siapa yang cakap memang kita kena sengaja pergi test? Contohnya bila kereta memang dah ada airbag dia dah test dah airbag tu. Dia kata airbag ni 99% 99% good in preventing chest injury. Kalau kena memang dia terbuka, memang takkan ada kecederaan pada dada dan ada brake pad, double brake pad, 3 brake pad. Sebab tu kereta ni mahal, sebab brake pad ni bla bla bla. So bila dalam 180 km hang brake pun memang pumpam macam-macam lah dia cerita bila dekat showroom dia memang dah buat benda-benda tu dalam test drive. Dalam test drive sebenarnya dia memang ada orang yang pandai bawa kereta laju-laju, dia dah pusing, dia dah buat, dia dah test dalam benda tu, dia kata memang bagus. Tapi bila anda beli kereta tu, contohnya anda beli Mercedes yang ada 6 airbag lah, 12 airbag lah, dengan brake pad lah, pelbagai lah, adakah korang saja pergi langgar dekat mana-mana? Semata-mata nak test betul ke kereta aku ni bagus? Aku tak percayalah apa orang Mercedes tu cakap. Ada tak hampa buat macam tu? Tak ada kan? Bila dah beli satu kereta mahal yang dia dah janji dah pumpang, hampa pergi saja pergi langgar orang lain. Kereta aku kuat, aku nak pergi langgar orang lain. Aku takut apa? Aku dah vaksin, aku nak pergi langgar je. Aku dah ada semua benda dah, aku nak pergi langgar je kereta orang lain. Aku nak tengok sebab dia kata body kereta aku ni kuat. Ni kereta Jepun ni body dia kuat sangat. Kalau kena langgar dengan bulldozer pun memang body dia relax je. Jadi hampa pun pergi langgar orang lain. Boleh ke buat macam tu? Ada ke orang buat macam tu? Pernah ke dalam sejarah kita berbuat begitu? Sebenarnya salah Semua perkara adalah apa yang kita buat adalah langkah pencegahan. Bila kita tak guna telefon semasa memandu, bila seseorang tidak minum arak ketika memandu, bila seseorang memasang lampu, pakai signal, guna seat belt, guna airbag, gunakan kereta, all that, dan patuh kepada peraturan jalan raya. Ini semua adalah langkah pencegahan untuk diri kita dan orang sekeliling. Bukan sahaja keselamatan terhadap diri kita, juga kepada pemandu-pemandu yang lain. Betul tak? Hanya kerana kereta anda mahal,
1,000,000 kereta anda, boleh tak anda suka hati pergi langgar motosikal lain? That's very bad, isn't it? Semata-mata kamu cakap, saya nak test airbag aku ni bagus ke tidak? Aku nak test brake pad aku ni bagus ke tidak? Hari yang hujan, you nak test brake pad you bagus, you pun bawa laju-laju tu, you pergi brake mengejut macam tu. Memang lawak selamat orang lain. Faham tak? So we cannot do that. We cannot do things that, I nak test benda ni, so I nak pergi, ambil a bit of COVID and put inside my body. Kita kena ingat niat kita. Saya dah pernah cakap dalam my first video. Niat ni adalah sesuatu yang sangat penting. Niat kita untuk ambil vaksin ini adalah untuk mencegah diri sendiri dan orang sekeliling daripada jangkitan COVID-19 yang kritikal. Niat kita bukannya nak buktikan Pfizer betul atau salah. Niat kita bukan nak buktikan bahawa tahap keberkesanan tu dia tipu sebenarnya. No. Niat kita adalah untuk memayungi diri kita, bukannya untuk dia. Bila kita beli payung, kita pegang payung tu sebab kita nak hujan tak kena dekat kita, tak kena lencun. Kalau dah kena, ada very good writer, Rizky Abdullah saya rasa, doktor ke apa. He wrote a very good analogy sebenarnya. Bila kita beli payung, kita pegang, orang bila kita kata, okey ke payung ni? Okey, dia besar, bagus. Hujan tak kena dekat you, no. Bagus, dia kata. Kita pun beli. Kadang-kadang tempias sikit-sikit tu memanglah kena, tapi at least tak basah lencun. Dan kalau diri kamu beli payung. Kalau anak-anak kamu belikan payung, kamu payungkan orang-orang di sekeliling dulu. Tak apalah, aku basah pun tak apa, aku nak bagi dia dulu. Tak adalah hampa macam saja pergi cari pasal. Bila dah sampai dekat tempat yang sesuai, dan you pergi berteduh, okey dah masuk dalam kereta. Tak adalah aku nak test payung ni okey ke tak, aku tak kira, aku nak duduk 2 jam kat sini, aku nak tengok lencun ke tidak. Okey tu menipu aku rasa. No, we don't do that. We are loving people. The world need kindness. Kenapalah ada orang boleh suggestkan benda-benda. Tapi yang saya peliknya, orang yang suggest, tak, saya nak semua 400,000 yang dah ambil vaksin tu, doktor, saya nak dia pergi salam-salam ambil COVID masuk dalam badan dia. Bila saya tengok, yang cakap tu semua fake profile. Kenapa tak berani tunjuk muka, saya tak faham. Semua fake profile. Tak ada satu pun orang sebenar yang saya boleh tanya, awak ni tak malu ke bertanya macam ni? Saya tak boleh tanya sebab semua fake profile yang tanya saya macam tu. Alright, so kita mengambil sesuatu langkah pencegahan, sesuatu rawatan, sesuatu vaksin, sesuatu anything adalah untuk diri kita. Untuk melindungi diri kita, untuk melindungi orang sekeliling kita, dan supaya kita tak memudaratkan orang lain. Bagi saya sangat risau, saya paling risau saya yang memudaratkan orang lain. Sebab tu saya berikhtiar dengan cara vaksin ini. Dan saya rasa kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana pun, cubalah revise balik niat itu. Apa niat saudara sebenarnya nak ambil vaksin? Dalam bulan Ramadan ni, niat tu penting kan? Kamu niatkan untuk kamu nak puasa. Apa niat kamu sebenarnya? So niat tu, cuba fikir balik. Kamu nak ambil vaksin ni sebab kamu nak support Pfizer ke? Sebab kamu sokong kerajaan sekarang ke? Ataupun sebab kamu nak lindungi diri kamu sendiri? Kamu kena fikir balik. Tak perlu kecoh tentang 400,000 orang tu tak expose dengan COVID, jadi saya tak pasti and all that. Kita dah bagi you figure, kita dah bagi tahu berapa ambil, berapa yang masih dijangkiti. Kementerian Kesihatan melalui DG Datuk Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dah telus dah. Dia bukannya simpan, jangan bagi tahu rakyat Malaysia 40 orang ni dijangkiti. Jangan. Kalau bagi tahu nanti lagi ramai tak nak ambil vaksin, jangan bagi tahu. No, dia telus, dia bagi tahu. Dah ambil masih dijangkiti, ni nombor dia. Dia bagi tahu dengan telus. So kamu boleh percaya yang KKM telus dia bagi tahu dekat kamu. Tetapi ada setengah-setengah data yang dia tak boleh keluarkan sebab kita ada Patient Data Protection Act. Kita tak boleh keluarkan setengah-setengah data yang boleh mengaibkan ataupun seperti mewartakan data peribadi seseorang pesakit. Kita tak boleh berbuat demikian. Kalau anda lihat, saya pun bila saya bersembang, saya cuba menggunakan nama seperti Shizuka, Nobita, Giant dan sebagainya sebab kita tak nak mengguris perasaan sesiapa. Sebab data peribadi is very important bila kamu bekerja di kesihatan. Sebenarnya di semua industri pun, banking, telekomunikasi, IT, data peribadi ni is something very important. So dia tak boleh keluarkan banyak data. Dia hanya boleh cakap data yang secara umum, untuk pengetahuan umum, untuk public health. Itu sahaja. Alright, kepada yang nak percaya, percayalah. Kepada yang rasa no, I don't trust, then kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Kita hanya boleh bersangka baik. Okay.